Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustaz Juan dalam channel YouTube TV Pendidikan Sri KK dalam subjek Tajwid tahun 3. Okey, mari kita lihat dan kita ulang kaji semula apa yang telah kita pelajari sebelum ini di dalam kelas. Okey, pelajaran yang keempat iaitu hukum nun mati dan tanwin dalam subtopik izhar halki. Murid-murid yang ada buku teks boleh buka muka surat 16 dan 17. Okey, seterusnya kita tengok pengenalan. Pengenalan untuk hukum nun mati dan tanwin, iaitu apabila terdapat huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka ia terbahagi kepada 5. Apa dia yang 5 itu? Antaranya adalah yang kita pelajari ni lah, iaitu izhar halki, dan 4 lagi nanti kita akan belajar pada episod yang akan datang. Yang kedua, huruf hijaiyah ada 29 huruf kesemuanya sekali, iaitu hurufnya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah dan ya. Okey, kita lihat pengertian izhar halki dari segi bahasa. Apa itu izhar dan apa itu halki? Mari kita lihat apa itu izhar. Izhar bermaksud menjelaskan ataupun menerangkan. Manakala halki pula bermaksud kerongkong ataupun halkum. Siapa tidak tahu kerongkong, pegang halkum ataupun yang dekat leher tu. Itu adalah kerongkong. Huruf izhar halki pula, huruf izhar halki ada 6 huruf kesemuanya, iaitu hamzah, ain, ghain, ha, kha dan ha. Murid-murid kena hafal ke 6 huruf ini. Sebab kalau kamu tidak hafal, kamu tidak akan tahu dia adalah hukum izhar halki. Seterusnya, macam mana cara mengenal izhar halki? Yang pertama, apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 dengan berbaris. Okey, nun mati atau tanwin tu dia akan berjumpa dengan 6 huruf tadi, yang hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha itu dengan mereka berbaris. Okey, ini contohnya nun bertemu dengan 6 huruf tersebut. Cara bacaannya pula dibaca dengan tidak berdengung. Apa maksudnya? Nun mati tersebut dibaca secara jelas. Seterusnya, mari kita lihat contoh ayat untuk izhar halki bagi nun mati. Okey, kita lihat pada ayat yang pertama, baris pertama, huruf hamzah, iaitu nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Contoh ayat, man amana, man amana. Nun tadi, nun mati itu kita tidak baca secara dengung, tapi kita baca secara jelas. Man, jangan baca mang. Okey, kalau kita baca mang maka salah. Okey, yang kedua huruf ha, iaitu nun mati bertemu dengan huruf ha. Contoh ayat, min hadid, min hadid. Okey, yang ketiga huruf kha, nun mati bertemu dengan huruf kha. Contoh ayat, man khaffat, man khaffat. Yang keempat, huruf ain, nun mati bertemu dengan huruf ain. Contoh ayat, min alaqa, min alaqa. Yang kelima, huruf ghain, nun mati bertemu dengan huruf ghain. Contoh ayat, min ghillin, min ghillin. Dan yang terakhir adalah huruf ha, nun mati bertemu dengan huruf ha. Contoh ayat, man huwa, man huwa. Okey, boleh dapat? Okey, seterusnya mari kita tengok contoh ayat izhar halki untuk tanwin pula.
Okey, kita tengok yang pertama, huruf hamzah, iaitu tanwin baris bawah bertemu dengan huruf hamzah. Contoh ayat, hasidin idza, hasidin idza. Di mana tanwin? Tanwin berada pada huruf dal. Maka bacaannya perlu jelas. Jangan dibaca secara dengung. Jika kita baca seperti ini, hasidin idza, itu adalah salah. Bacaan yang betul adalah hasidin idza. Okey, yang kedua huruf ha, iaitu tanwin baris depan bertemu dengan huruf ha. Contoh ayat, ghafurun halim, ghafurun halim. Yang ketiga huruf kha, iaitu tanwin baris bawah berjumpa dengan huruf kha. Contoh ayat, kalimatin khabithah, kalimatin khabithah. Okey, yang keempat huruf ain, tanwin bertemu dengan huruf ain. Contoh ayat, sami'un alim, sami'un alim. Yang kelima huruf ghain, tanwin baris atas bertemu dengan huruf ghain. Contoh ayat, haliman ghafura, haliman ghafura. Okey, di mana huruf tanwin? Iaitu terletak pada huruf mim. Haliman ghafura, haliman ghafura. Dan yang terakhir adalah huruf ha, iaitu tanwin baris bawah bertemu dengan huruf ha. Contoh ayat, qaumin had, qaumin had. Di mana huruf tanwin dia terletak pada huruf mim. Jadi bacaannya perlu dijelaskan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz sebentar tadi dapat difahami dan diamalkan. Kerana hukum membaca Al-Quran secara bertajwid adalah fardu ain, bukan fardu kifayah ya. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Ustaz akan tinggalkan soalan kuis yang ada diletakkan di dekat description. Tekan link tersebut dan jawab soalan itu. Wallahu alam, itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.